Malaysia menjadi pengeluar hasil boksit mineral segera selepas Indonesia memberhentikan pengeluarannya pada Januari 2014. Situasi ini menyebabkan banyak pelombong serta pengusaha menjalankan pelombongan tanpa mengikut SOP yang sebetulnya. Kesannya banyak pencemaran berlaku dan juga penduduk setempat banyak yang terjejas. Ikuti kami, kita tinjau isu ini. Boksit merupakan biji galian utama logam aluminium. Biji boksit secara semula jadi mengandungi aluminium hidroksida, ferum oksida, titanium oksida dan silika reaktif. Malaysia telah membekalkan boksit kepada China bermula tahun lalu selepas Indonesia mengenakan larangan pengeksportannya. Indonesia telah memberhentikan ekspor boksit ke China, ya. Dan mereka telah menguatkuasakan supaya semua pemprosesan sumber alam, sumber asli ini dibuat di negara sendiri, tidak boleh diekspor. Jadi sebab tu China datang ke Malaysia, dia dapatkan boksit daripada Malaysia pula selepas Indonesia berhentikan. Tahun lepas saya ke satu conference Nadi Bumi dan saya berjumpa dengan pegawai-pegawai yang terlibat daripada Indonesia dan mereka memang mengatakan mereka berhenti sekarang. Nadi Bumi ke boksit ke apa sebab mereka nak menggalakkan supaya benda itu diproses di negara sendiri. Operasi boksit ini telah menyebabkan kehidupan penduduk sekitar Kuantan terjejas teruk. Kami sebagai peniaga makanan memang tak dapat untung banyak lah. Sebab boksit ni dia menyebabkan pelanggan tak masuk kedai. Setahun ni lah cik yang ketara sangat yang boksit ni yang ketara dengan boksit ni setahun je lah. Banyak orang meninggal setahun. Yang mana-mana orang makan kat sini kan, kita tanya tak datang makan kenapa? Pakcik tu meninggal sakit jantung. Saya sendiri pun rasa macam batuk. Ramai yang tukang masak saya pun, dia macam hari kemarin 2 hari datang, aku rasa tak sedap dada dia kata. Dia kata macam nak batuk, macam sesak nafas, dia kata dada dia tak sedap, tak sihat. Kedai banyak habuk barang-barang pun kalau letak 1 hari 2 hari pun ada kesan habuk. Jadi untuk customer pun semakin berkurangan lah. Namun begitu, ada juga yang tidak menyokong sekiranya operasi boksit ini diberhentikan. Boksit ni adalah pekerjaan orang ramai di sini, kan tak? Termasuk golongan pemandu lori, driver sawa, driver apa. Jadi dia perlukan pekerjaan. Kalau tak ada pekerjaan ni tak boleh. Tapi maknanya pencemaran tu nak reduce kan lah. Kan tak? Cara mana nak reduce tu terpulang kepada orang atas yang boleh buat. Sebab kita ni ada jabatan dan sekitar apa semua dia boleh buat. Kan tak? Dia tak boleh nak kata potong, buang, tak boleh kerja ni, tak kena. Boksit ini dia tidak termasuk di dalam ni perkara baru. Dia perkara baru. Jadi dia tidak ada peraturan bagaimana nak merombong boksit. Ketiga, negara China yang mengimport boksit daripada Malaysia bersedia untuk menerima raw mentah Jadi maksudnya dalam bentuk tanah merah. Tanah merah ni pula boleh ditransport, boleh diangkut menggunakan lesen mengangkut tanah merah, mengangkut laterite. Jadi dia gali, dia angkut guna lesen angkut laterite. Dia sampai port, dia ekspor boksit. See how dia cari jalan macam mana nak undang-undang ni. Masalah perlombongan dan juga masalah berkaitan dengan aktiviti boksit ini berpunca daripada pengurusan dan juga cara pengendalian yang tidak mempunyai standard ataupun dalam erti kata lain terlalu longgar dari segi pelaksanaan dan penguatkuasaan perjalanan pengurusan daripada mula aktiviti daripada tapak perlombongan, kemudian pengangkutan, penyimpanan sampailah kepada ekspor naik atas kapal. Orang yang mendapat keuntungan daripada boksit ini kecil, tak ramai. Bilangannya kecil berbanding dengan mereka yang mendapat mudarat. Mereka yang ditimpa dengan pelbagai permasalahan. Dari segi jalan rayanya, pengguna jalan raya terpaksa bersesak dengan 2,000 lori boksit yang ada di atas jalan raya.
kadar kemalangan yang begitu tinggi, kerosakan jalan raya, debu ataupun habuk yang berterbangan di kawasan-kawasan penduduk, kediaman, menjejaskan kesihatan orang ramai. Bila hujan, dia akan jadi berlumpur, berselut dan juga bukan setakat mengotorkan, juga membahayakan kepada pengguna jalan raya, licin, keadaan licin. Sehinggalah kepada tahap mencemarkan sungai dan laut. Longkang-longkang yang berada di sekitar kawasan pelabuhan turut tersumbat akibat daripada aktiviti pembersihan jalan raya. Dari segi undang-undang negara, kita tidak ada lex environmental. Kita ada undang-undang alam sekitar yang tidak dikemas. Contoh, untuk melongong, kita tidak perlu PIA sekiranya lombong itu di bawah 250 hektar. Jadi kalau lombong itu 70 hektar, dah besar, tapi tak perlu PIA. Jadi baru ni dalam bulan Ogos 2015, Menteri Alam Sekitar yang baru, Wan Junaidi, mengumumkan satu perintah alam sekitar, satu perintah kualiti alam sekitar yang mengarahkan 20 hektar ke bawah dah kena IAI. Maksudnya bolehlah. Sebab you kena tengok apa kesan dia terhadap sungai, apa kesan dia terhadap tumbuhan, apa kesan dia terhadap manusia, apa kesan dia terhadap air minuman kalau you buat upstream. Ni bila you tak ada IAA, tak ada kajian lah. Pasal benda ni visible lah. Kita nampak laut tercemar warna merah. Kita nampak apa debu-debu yang tu. Kita nampak dekat kalau kita jalan sepanjang Bukit Go tu kita tahu macam mana. Jalan tu pun dah macam lilin dah kadang. Kan? Dia kat tu. Kereta-kereta yang masuk itu memang habis lah. 6 Januari lalu, Kabinet telah memutuskan untuk mengenakan moratorium ke atas aktiviti perlombongan dan pengeksportan boksit di negeri Pahang selama 3 bulan bermula 15 Januari 2016. Sebut moratorium start daripada 15 Januari ni pun kita nak tengok apa yang berlaku sebenarnya atas jalan lah. Kalau setakat pengumuman tu dah banyak kali pengumuman lah. Kalau serius, government serius betul untuk kontrol, ada banyak cara nak kontrol lah. Dari segi pelesenan bauxite, penggunaan tanah, daripada pejabat tanah dan galian, daripada transportnya, macam-macam agensi yang boleh kontrol, daripada eksportnya, custom, macam mana kita kenakan cukai pada ekspor, kita boleh limitkan ekspor juga. So macam-macam cara boleh buat untuk kontrol, tapi sejauh mana keseriusan pihak berkuasa nak kontrol lah. Menurut Adun Beserah YB Andansura, permasalahan ini masih belum terlambat untuk dipulihkan dengan adanya sistem penguatkuasaan yang ketat. Dalam perkara ini, perlu ada orang kata satu jalan penyelesaian. Masih belum terlambat. Bagi saya, masa masih lagi belum terlambat untuk kita membaiki atau memulihkan keadaan. Dengan syarat mesti ada azam yang tinggi. Seolah-olah sekarang ini kerajaan negeri macam tidak ada kuasa untuk nak menguatkuasakan perkara ini. Begitu juga dengan persekutuan. Tidak ada pihak yang ingin melihat perkara ini secara serius dan juga mengatasi segala masalah yang ada. Kita tidak menyekat atau menghalang sebarang aktiviti yang boleh menjana pendapatan, sama ada kepada kerajaan negeri, kepada orang perseorangan, perniagaan dan sebagainya, dan pemandu-pemandu lori pun mendapat nikmat daripada ini melalui peningkatan pendapatannya. Yang kita minta adalah supaya diadakan satu prosedur, satu standard, satu piawaian yang perlu diikut oleh semua pihak yang terlibat tanpa menjejaskan keselamatan ataupun kesejahteraan orang ramai. Mungkin Malaysia kena belajar dari Australia. Macam mana diorang melombong bauxite. Tetapi bagaimana diorang menangani dan dia mengambil langkah-langkah tertentu supaya akhirnya kawasan yang di lombong bauxite itu kembali pulih. Dan mereka telah mengambil precaution, mana tanah itu akan dikambus balik.
ya, kemudian dia akan rehabilitate, maknanya dia dipulihkan semula dengan ditanam pokok-pokok. Berjayakah pihak berkuasa memantau kegiatan agar tidak menjejaskan kehidupan rakyat? Berjayakah pihak syarikat pelombong mematuhi keputusan kabinet baru-baru ini? Sampai bila nasib rakyat dianaktirikan oleh pihak berkuasa? Hanya setelah berlaku masalah baru tindakan dijalankan? Saya tinggalkan jawapan kepada anda. Sekian laporan saya, Ainul Ilyam Suzuruddin bersama juru kamera Almi Amiluddin untuk TV Islam dan Melayu, ismaweb.net.